Terima kasih Cik Fatin Nur Majlina Nordin, Ketua Helwa ABIM, merangkap Naib Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia atas pidato dan ucapan yang beliau sampaikan sebentar tadi. Nyata bahawa kewajiban untuk menjadikan perjuangan ini adalah perjuangan bersama seluruh warga keluarga, ahli keluarga kita secara peribadi, individu dan seluruh masyarakat kita. Itu adalah sebahagian daripada tradisi yang telah ditanamkan dalam jamaah dan gerakan Islam ABIM ini. Dan itu wajar untuk dilanjutkan oleh generasi pelanjut angkatan kita dan yang akan datang. Maka dengan ini, tanpa kita melengahkan masa lagi, saya menjemput dan persilakan ke kanda Saudara Faisal Abdul Aziz, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia, untuk menyampaikan pidato beliau. Dengan penuh takzim, majlis mempersilakan. Takbir, Allahu Akbar. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Haji Azam, Presiden Wadah, Tuan Farhan ataupun Kakanda Adinda Farhan, Presiden PKPM, seluruh rakan-rakan Wadah ABIM dan PKPM dan sidang pendengar sekalian. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Aziz fi suratul Isra, asa rabbukum an yarhamakum wa in udtum udna wa ja'alna jahannam lil kafirin hasira. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 8, mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepadamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan iaitu kerosakan, nescaya kami akan kembali mengazabmu dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang kafir. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat ini amat penting, signifikan. Ia tercatat janji Allah SWT ke atas orang-orang Yahudi. Surah Al-Isra menceritakan tentang bagaimana dua kerosakan yang dilakukan oleh orang Yahudi yang diseliputi dengan azab yang Allah janjikan kepada mereka. Dan Allah sebut, wa'in untum udna. Kalau kamu mengulangi kerosakan, kejahatan itu, kami akan ulangi azab ke atas kamu. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat dalam kitaran sejarah Bani Israel ataupun Zionis, mereka ini seringkali diselangi dengan keangkuhan dan kehinaan. Mula-mula angkuh, kemudian dihinakan. Kemudian angkuh kembali, dihinakan kembali. Inilah lumrah kehidupan Bani Israel, kerana janji Allah SWT, apabila mereka melakukan kerosakan, pasti Allah akan menghapuskan ataupun mengazabkan mereka. Kita lihat bermula daripada zaman Fir'aun, mereka dihina, Allah angkat martabat mereka dengan Nabi, dengan ramai Nabi diutuskan, termasuk Nabi Musa AS dan Nabi Harun. Kemudian mereka mengingkari Nabi Musa untuk masuk ke Kanaan. Akhirnya mereka dihina. Kemudian banyak lagi event ataupun faktor sisi sejarah, mereka ini angkuh, mereka ini akhirnya terus dihina. Dihina oleh tentera Parsi, dihina oleh zaman kerajaan Mesopotamia, dihina oleh rejim Hitler dalam peristiwa Holocaust dan sebagainya. Dan kita lihat hari ini mereka berada di zaman kemuncak keangkuhan. Dan sudah pasti jangan kita lupa janji Allah, wa'in udtum udna. Maksudnya keangkuhan ini pasti akan binasa, akan dibinasakan oleh Allah SWT dengan kehinaan sehina-hinanya. Kemungkinan kita akan dapat lihat di hadapan mata kita sendiri, kehinaan yang Allah janjikan kepada mereka ini akan berlaku tidak lama lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak bicara tentang Zionis, mungkin saya nak sebut satu perkara. Kenapa ABIM kita menolak dasar Zionis? Kerana kita konsisten membawa agenda menolak dasar perkauman sempit, tapi kita memuliakan apa yang disebut sebagai karamah insaniah, kemuliaan anak-anak Adam. Bani Adam itu dimuliakan, bangsa itu dicipta untuk kita saling mengenali. Kita tidak boleh angkuh meletakkan bangsa itu sebagai satu sisi untuk dimuliakan, seperti mana kemuliaan yang dibuat-buat oleh Bani Israel atas sifat ataupun atas faktor bangsa. Bangsa yang paling mulia dan bangsa lain adalah bangsa yang hina. Ini dasar perkauman sempit apartheid Bani Israel ataupun Zionis Yahudi. Dan ini yang kita tentang. Dasar ini yang bercanggah dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran, dalam kitab Sunnatullah, dalam pelbagai naratif kita dalam konteks dunia. Manusia itu dimuliakan, ada maruah, martabat, darjat tanpa mengira kaum. Dan kita lihat juga bagaimana mereka tidak lain tak bukan seringkali bermain sentimen.
Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat serangan ke atas Palestin ni bukan sekali dua, tetapi berulang-ulang. Inilah perencanaan yang dibuat untuk memastikan mereka ini mendapat perhatian. Untuk memastikan mereka ini dapat bermain play victim. Apabila mereka menyerang Gaza, akhirnya mereka memainkan dengan sentimen victim, anti-Semitik. Kita semua anti-Semitik. Kita menolak, kita membenci kelompok Yahudi. Ini sengaja yang cuba dimainkan. Provokasi seolah-olah mereka ini menjadi mangsa kepada kebencian dunia. Dan tuan-tuan tidak cerita juga dalam konteks politik. Ini kali pertama selepas 70 tahun bangsa Arab di Israel berani untuk bangkit menentang rejim Zionis. Saudara, kalau kita nak sebut tentang apartheid Zionis, perkauman sempit, bukan umat Islam Arab sahaja yang terkesan, tuan-tuan. Tapi orang Arab Kristian di Israel juga terkesan. Mereka sudah lama bersabar, berdiam diri dengan kehinaan yang dihina oleh right wing, oleh pemimpin Zionis yang seringkali memainkan isu api perkauman. The supremacy of the Jews. Hari ini mereka bangkit berdemonstrasi, tuan-tuan. Dan itulah antara faktor mengapa rejim Benjamin Netanyahu cuba untuk memainkan api perkauman, api keagamaan, konflik dengan menyerang Gaza. Tuan-tuan, dalam konteks ini, beberapa hari sebelum peristiwa Gaza ini berlaku, sudah terdapat pakatan daripada parti-parti politik. Contohnya Parti Yamina Parti. Contohnya Parti Yesh Atid dan juga Parti Ram daripada Arab Muslim. Berpakat untuk menjatuhkan, untuk buat vote of no confidence kepada Benjamin Netanyahu. Kenapa? Kerana Benjamin Netanyahu ini sudah dikenali di peringkat dunia tokoh politik yang terlalu korup dan skandal penyalahgunaan kuasa. Tetapi apa yang dibuat oleh Benjamin Netanyahu, cuba untuk melakukan provokasi dan akhirnya dia berjaya untuk mengekalkan kuasa sebagai orang nombor satu di Israel dengan menggunakan konflik Gaza Palestin sebagai alas untuk beliau mengekalkan kuasa. Sebab apa, sahabat tuan-tuan? Benjamin Netanyahu ini sudah 4 kali pilihan raya. Masih lagi gagal untuk menubuhkan kerajaan dalam 2 tahun. Orang Israel sendiri menolak. Apalagi orang Arab Kristian dan orang Arab Muslim juga menolak. Pemimpin korup, dahlah korup, menunggang agama dan juga menunggang sentimen bangsa untuk mengekalkan kuasa. Dan kita pasti hayat Benjamin Netanyahu dan juga Israel ini tidak lama, kerana seperti yang kita sebut, mereka ini hanya bangun untuk menegakkan benang yang basah, menegakkan pemimpin yang korup, pemimpin yang salah, yang hanya menunggang konflik antara agama. Dan yang terakhir, kita teruskan usaha. ABIM, kita menyokong usaha-usaha yang dilakukan oleh rakan-rakan kita di Palestin, di luar kerangka undang-undang antarabangsa. Kenapa? Kerana kita yakin, kalau kita hanya mengharapkan kerangka undang-undang antarabangsa saja, sudah lama Gaza itu terbakar. Sebab itulah perlunya ada kelompok-kelompok yang seringkali berjuang dengan apa yang ada, dengan jiwa dan harta untuk memastikan rakyat Palestin dan juga Al-Aqsa terus diselamatkan. Dalam masa yang sama, kita Malaysia juga menggunakan prinsip undang-undang antarabangsa. Sebab itu, saya seringkali ulang, kalau dalam konteks perbicaraan kita, ABIM, kita menekankan aspek tentang UN Security Council 2334. Kita bertemu dengan Stephen Priestner, koordinator UN di Malaysia. 3 tahun lepas kita bicara perkara yang sama. Kita pergi jumpa beberapa orang besar dalam UN. Kita bicara perkara yang sama. Kita follow up. Kita tak pernah jemu untuk follow up tentang Security Council United Nations 2334. Sebab apa? Sebab Malaysia adalah anchor berperanan penting dalam meluluskan UN Security Council. Dia bukan resolusi UN biasa, tapi resolusi UN Security Council. Ini perlu kita faham. Dulu, sebab tu tahun 2016, Mesir diberikan amanah untuk host resolusi UN Security Council. Tetapi atas faktor politik tekanan antarabangsa, Mesir tolak untuk menjadi host. Tetapi Malaysia, sebuah negara yang mengambil inisiatif untuk memastikan UN Security Council ini diluluskan. Kita tolak fahaman politik, tapi kita mengangkat tema ini sebagai satu tema kontribusi Malaysia dalam memastikan UN Security Council 2334 ni berjaya. Apa itu 2334? Satu recognition bahawa pendudukan Israel di wilayah Palestin adalah haram. Dan kebetulan waktu itu dengan
berkat doa Muslim, Amerika Syarikat di bawah pimpinan Obama tidak menggunakan kuasa veto untuk menolak resolusi ini. Dan akhirnya resolusi ini diluluskan dengan angka 14-0. Satu sejarah besar dicoret oleh Malaysia, dan sebab itu ABIM, kita rakyat Malaysia, kita tidak pernah berputus asa, tidak pernah jemu untuk follow up dengan United Nations tentang resolusi ini. Dan dalam 5 Februari yang lepas, ABIM kita ada keluar kenyataan memuji ICC apabila International Criminal Court memberi kebenaran dan menolak bantahan Israel untuk meneruskan kes ini untuk dibicarakan. Dan insya-Allah kita optimis, kita gunakan segala avenues yang ada, kita gunakan segala jalan yang ada, sama ada jalan yang tadi saya sebut, jalan mengikut lunas undang-undang antarabangsa ataupun di luar lunas undang-undang antarabangsa, apa saja yang boleh dilakukan untuk menyelamatkan maruah umat Islam, apa saja yang boleh dilakukan untuk memastikan hak umat Islam dan umat Palestin dibela, kita akan terus berusaha maju ke depan insya-Allah. Dan insya-Allah sama-sama kita optimistik, kita bermunajat supaya hajat kita dapat berdoa, bermunajat di Masjid Al-Aqsa akan dapat kita capai. Janji itu pasti tuan-tuan. Dalam surah Al-Isra tadi saya baca, wa in untum udna. Ini janji Allah itu pasti. Kalau kamu melakukan kerosakan wahai Bani Israel, kami akan balas dengan azab. Dan itulah kita lihat dalam konteks sejarah, Bani Israel ini tidak pernah lari daripada putaran kehinaan dan keangkuhan. Dan keangkuhan hari ini akan pasti dibalas dengan kehinaan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.